This is mic check 1 2. Cubaan suara 1 2 3. Sound check dulu, boleh dengar ke? டவுலத்தா எங்க ஊரு டவுலத்தா சினு கினு போட்டாக்கா அர்லனுந்தா சென்னை சிட்டிக்கே நாங்க அட்ரஸ் முடிஞ்சு போமாட்டோம் பிளாக் பேந்தர். Testing 1 2 3. Kepada sesiapa yang pegang phone sekarang ni, boleh bantu saya tak kita sound check dulu? Kalau boleh dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh jawabkan salam. Okay, sambil tu bantu saya boleh guys. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama kongsi pahala. Bantu saya kita terbalikkan algoritma ni supaya tap-tap screen, supaya ramai kawan-kawan kita dapat notification daripada diorang lalai dekat tempat-tempat lain. Terima kasih yang masuk. Okay, kawan-kawan dekat muka buku boleh dengar suara saya Wajah saya yang tampan boleh nampak clear Kepada kawan-kawan yang dekat sini pun boleh tolong saya tekan button like tu. Mungkin dan boleh ketik butang kongsi supaya boleh tengok balik dekat korang punya wall. Miol, kejap Miol Saya ambil maklum perkara tu. Sekejap kita tunggu kawan-kawan kita dulu. ஜீன்ஸ் போட்டு லுக்காத வந்தா கருப்பு கலரும் பந்தாவா மாறும் முரட்டு பீஸுக்கும் மஜா காட்டுவோம் பட்சி வேலைக்கும் நேரம் ஓட்டுவோம் உழைச்சி மட்டும்தான் மேல ஏறுவோம் இங்க மண்ணில் தான் நாங்க வாழுவோம். Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita masih tunggu algoritma ni sedang menyerang. Boleh guys, sambil-sambil tu 200 orang yang dekat sini tolong saya. Kita ketik-ketik. Hari ni kita banyak benda-benda manfaat guys. Saya ingin kongsikan kepada korang. InsyaAllah tak ada perkara-perkara lara. Dan dekat kawan-kawan kat muka buku boleh nampak sebab saya tak ada nampak apa sebab saya pakai kamera tinggi sikit. Sebab saya bawah, sebab saya pakai atas je. Sebab kita nak pakai bila buat live ni modal tak banyak. Jadi modal dia baju je. Seluar kita tak berapa pakai sangat, tak ada nampak apa Okey. Nasi, okey betul-betul saya ada tengok tadi. Abang Azrul Junaidi tu nasi Pakistan ada datang Walter Barbershop SCCC Mall. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga abang tu dimurahkan rezeki. Semoga sukses setiap penjuru hidup. Nanti saya pun ada plan nak singgah kedai dia juga. Terima kasih adik-adik yang bagi tahu Saya dah ada respon dekat abang tu, dekat dia punya video. Okey. Sebelum tu izinkan saya kenalkan diri dulu sebab setiap hari saya dapat kawan-kawan baru. Kepada yang dah hafal saya punya resume, korang beratur belakang dulu, okey? Apa-apa soalan, tahan dulu, letak dekat korang punya notes dulu. Jadi kita boleh tanya soalan. Okey, saya kenalkan diri dulu sebab mungkin ada yang orang baru follow, tak tahu pokok pangkal, siapa brother ni. Wajah handsome macam ni dah tak banyak kat Malaysia. Okey. Nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Saya punya asal usul saya lahir di Diamond Bay. Dan tali pusat saya dipotong oleh Hajah Rohani menggunakan gunting potong cili kering sebab waktu tu emergency dan saya lahir di dalam rumah. Dan mungkin disebabkan gunting guna
gunting cili kering tu mungkin rasa pedas-pedas tali pusat membawa sehingga ke besar. Kemudian mak abah saya ni berhijrah ke merata-rata dan saya dibesarkan paling lama di kawasan Stenggan. Bapa saya kerjayanya adalah pemandu lori, mak saya suri rumah. Saya ada 6 orang adik-beradik dan saya yakin saya paling tampan sekali. Kemudian umur saya sekarang ni kalau dikira mengikut tahun hijrah dan bentuk lazim, tahun ni tahun 2024. Saya lahir pada tahun 2000, jadi bila tolak-tolakkan korang dapatlah usia saya. Okey, seterusnya pengalaman saya. Okey, pengalaman hidup saya. Sebab mungkin ada tengok dia ni macam good dia cerita kan. Okey, jadi saya ceritalah sikit. Yang pertama sekali, saya secara teknikal dia, saya macam kebanyakan orang lah, marhain. Ataupun supaya bahasa mudah dia, saya datang daripada keluarga miskin. Kemudian saya punya tahap pendidikan yang formal adalah sijil pelajaran Malaysia daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil. Adapun tahap pendidikan yang tak formal lebih daripada PhD dan Profesor Emeritus. Seterusnya, saya pernah jadi atlet negara sejak umur 12 tahun ketika korang wakil sekolah simpanan dan ketika korang masih mewakili sekolah peringkat zon dalam pertandingan menguli plastesin. Saya dah start wakil negara umur 12 tahun. Kejohanan Nike Cup Asia Pasifik di Seoul, Korea. So Alhamdulillah, walaupun saya datang daripada bukan keluarga kaya, tapi Allah bagi saya kebolehan dan bakat melalui bola sepak. So lepas habis darjah 6 tu, saya berhijrah keluar daripada kawasan flat kos rendah tu. So bila kawasan Stenggan ni roboh, jadi mak abah saya dipindahkan ke kawasan flat kos rendah. Kemudian saya masuk Sekolah Sukan Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor waktu itu. So sekarang ni nama dia dah lain, SSTMI ke apa. So dan saya ingat lagi abah hantar saya dekat bus stand berbekalkan tiket transnasional at the age of 12. Ketika umur 12, saya dilatih menjadi anak jantan, naik bas seorang diri, lapor diri untuk mencari hala tuju hidup. So saya main bola, habis tingkatan 5, saya duduk dalam skuad kelaikan pelindung remaja. Umur 16 saya masuk Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dan saya nampak bola sepak ni waktu tu boleh bawa saya keluarlah daripada kesusahan hidup. Sebab saya terus terang saya bagi tahu, kalau dalam akademik punya line, saya memang tak berapa boleh masuk. Tapi bukan sebab saya bodoh. Sebab waktu saya sekolah ni, saya jarang ada kat sekolah. Saya banyak duduk kat overseas, centralized training, banyak training bola. So kemudian habis tingkatan 5, saya tak sambung belajar. SPM pun cukup-cukup makan, tak dapat A sebab bila sampai cikgu kata A orang lain dah ambil sebab saya datang lambat. Kemudian saya balik state, main Selangor bawah 19, bawah 21. Yang terakhir dalam kancah Liga Super, Selangor Liga Super. So waktu tu saya paling muda lah dalam Liga Super tu, saya paling muda. Umur saya baru belasan, baru habis sekolah. Dan waktu tu saya satu tim dengan bintang-bintang waktu tu, antaranya Syukur Adan, Akmal Rizal, Razman Roslan, Syafiq Rahim, Indra Putra, Frank Seto, Eli Aboy, Julati waktu tu, Dola Saleh, dan sebagainya. So habis season tu, saya buat keputusan untuk cari kerjaya lain. Okay? Kepada yang dah ni, korang sabar dulu sebab saya tak macam korang tak ada follower. Saya setiap hari ada follower. Bagi yang follower baru, korang tahan dulu, push up ke apa dulu. Okay, ambil tasbih ke apa, zikir dulu. Lepas tu, saya buat macam-macam kerja.
sehinggalah pada satu hari saya dapat masuk kerja kerajaan. So saya masuk kerja kerajaan ni bukan sebab SPM. Saya masuk atas tiket atlet negara. So waktu tu ada satu agensi kerajaan ni dia nak bina tim bola. So saya dapat masuk kerja kerajaan. So saya kerja 6 tahun. 6 tahun berjawatan pembantu takbir, perkeranian dan operasi. Boring lah, asyik cerita bulang, sabar. Awak pergi buat lunges ke squat dulu Kaki pun kecil nampak tu. Buat ni dulu, squat dulu, sabar. Bawa bertenang. Bagi peluang kat orang-orang yang baru nak windu ni. Okey. Seterusnya, tengok saya dah lupa dah. Okey, so itu lebih kurang lah. Okey, so saya keluar daripada penjawat awam, kerani, grade N17. Ada siapa kerja kerajaan sini? Salam pengenalan semua, okey? Okey, so saya punya pengalaman pertama sekali. Saya ada pengalaman keluar daripada kemiskinan. So ini saya rasa pengalaman yang paling mahal lah dalam hidup saya, iaitu pengalaman keluar daripada kemiskinan. So kerjaya saya sekarang ni adalah usahawan. So bila saya berhenti kerja kerajaan, saya tidak minta izin mak bapak saya, tak minta izin dan tak tanya sesiapa punya advice, sebab saya firm dengan kebolehan dan kemampuan saya dan saya yakin rezeki Allah bagi. So saya start berniaga dengan menjual barang di jalanan secara direct selling, ataupun bahasa mudah dia, makan maki secara langsung. Maksudnya jumpa orang, tegur orang, jual barang, pernah kena simbah dengan air, pernah kena hina, orang pernah cakap saya ni tak ada masa depan dan sebagainya. So saya melalui fasa rejection tu. Jadi sebab tu saya boleh cerita kat orang macam mana kita nak menguruskan kita punya kepala otak bila kita kena reject. Okay, so daripada jual barang tepi jalan tu, kemudian saya melebarkan perniagaan, saya membina pasukan jualan dan saya membuat produk saya sendiri waktu tu, minyak rambut yang dinamakan Walter Pomade. So saya punya minyak rambut ni alhamdulillah waktu tu saya bukan jual 2-3 tin guys, saya jual beratus ribu unit. So saya punya bisnes memang laju, memang making money dan saya diversify. Saya tak macam kebanyakan orang yang bila berjaya sikit dah start baju masuk dalam. Dulu baju dia keluar. Kenapa dia sekarang baju masuk dalam? Sebab dia pakai tali pinggang Gucci. Okay, jadi kalau dia beli tali pinggang Gucci 2,500, orang tak nampak rugi. So saya alhamdulillah, waktu saya making money tu, saya punya kehidupan sama. Saya pakai kereta Viva, maintain dengan wajah yang tampan. Kemudian standard, semua yang standard. Baju padini, pakai 3 hari kola sampai ke pusat dan sebagainya. So saya reinvest duit ni untuk saya grow saya punya bisnes dengan membuka rangkaian kedai gunting rambut. So saya bukan tukang gunting rambut. Saya tak pandai gunting rambut dan bukan tukang gunting rambut. Saya hanya mahir membuka rangkaian kedai gunting rambut. So daripada satu cawangan, saya pernah membuka 30 cawangan. Dan pernah tutup banyak cawangan, pernah buka balik, pernah tutup. So saya ada pengalaman mengurus beratus-ratus orang staff daripada kalangan generasi muda. So seterusnya daripada rangkaian kedai gunting rambut tu, saya growkan bisnes saya tu dengan membuka pusat education. Sebab waktu tu saya ada masalah pekerja. Untuk cari tukang gunting rambut ni, kita tak boleh main ambil je anak baharum ataupun sepupu kita, tak boleh. Dia tak sama macam meniaga kedai runcit ataupun kedai makan. Kita boleh ambil sesiapa. Jadi untuk mencari tenaga mahir ni susah. Disebabkan saya, Allah bagi kebolehan untuk memahami banyak perkara yang sukar difahami oleh kebanyakan orang. Maka saya dapat ilham, saya buka kilang pekerja saya sendiri. Okay, jadi saya tak payah pening nak cari pekerja. Saya develop sendiri, saya lahirkan sendiri tukang gunting rambut, maka tertubuhlah Walter College. So Walter College ni, dan alhamdulillah saya kira style. Sebab walaupun saya belajar SPM, tapi saya ada college saya sendiri. Saya telah berjaya mencabar kepala otak terhad ramai orang. Dan dia jadi satu inspirasi. So daripada Walter College ni saya dah lahirkan beribu-ribu pelajar dan
Saya punya bekas pelajar juga dilatih untuk membuka kedai sendiri dan jadi usahawan. Dan in fact, hari ini saya ada bekas pelajar yang dah buka akademi sendiri. Dikala ramai orang kita takut nak ajar staff dia, takut staff dia jadi kaya, saya tak macam tu. Mana-mana orang yang datang belajar dengan saya akan pastikan saya bagi tahu dia semua benda-benda kebenaran, okey, dan terpulang kepada dia. Saya hanya mampu mendorong. Dan ramai orang belajar dengan saya, staff saya, dan jadi usahawan, tapi saya tak pernah miskin. In fact, Alhamdulillah, saya semakin berjaya. Sebab tu saya tak takut ajar orang, kongsi ilmu dengan orang. So seterusnya, dalam perjalanan tu, saya pernah dapat anugerah. Okay? Saya dapat anugerah daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia tahun 2019, anugerah ikon Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bukan sebab paling kaya, bukan sebab paling berjaya. Tetapi saya punya kisah ni, yang mana saya berjaya menterbalikkan hidup saya. Daripada seorang yang datang daripada rakyat marhain, tahap pendidikan SPM, berjaya memberi impak sosial kepada ratusan anak-anak muda dengan membuka peluang pekerjaan. So kemudian saya dapat anugerah daripada Malaysia Creative and Innovation Centre, Magic, sebagai Rising Star Award. Sama juga kerana memberi impak sosial kepada ramai orang. Okay. So along the way tu, ketika saya ada 20 cawangan kedai, saya start kembali menjual di jalanan. Adik, awak sabar dulu. Azam, jinak kan adik ni? Sabar, awak gairah sangat. Cuba minum air masak dulu ke apa. Sabar, bawa tenang. Saya tak macam awak. Awak punya resume pendek. Contoh, nama, makanan kegemaran, Neslo, dah sampai situ je. Bila orang macam bila saya nak kenalkan diri itu panjang sebab achievement banyak. Sabar. Mungkin 1 jam ni untuk kita resume je. Sebab tu kau kena style. Rugi kalau hidup ni tak ada achievement. Kau bayangkan, sepanjang hidup ni bila kau ada cucu esok, kau cakap ada ayah dulu pergi kerja, baju masuk dalam, lepas tu balik, lepas tu ayah mati. Okay? Jadi korang dengar ni, sabar. Saya sebenarnya nak bagi tahu, so dia sekali datang dengan inspirasi, motivasi. Kau faham? Sabar. Bawa tenang. Okay? Kat mana saya berhenti tadi? Okay, next. Dan saya banyak fail kawan-kawan semua. Saya banyak fail. Saya gagal banyak, rugi capai million. Still ada hutang hari ni dengan bisnes-bisnes. Saya punya business partner, dengan saya punya landlord. Cuma saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, saya tidak pernah lagi membuat pinjaman bank untuk buat bisnes setakat ini. Okay, sebab tu ketika corona bana datang, yang ketika korang kelang kabut pakai mask 2 lapis, ingat tak? Berebut beratur kat balai raya, cucuk sampai 6 booster, sampai rosak otak korang, kau ingat? Okay, ketika corona bana, walaupun saya teruk meniaga, sebab saya kebanyakan bisnes saya ni dia offline. Walaupun bisnes saya teruk, tetapi saya berjaya mencapai satu level mengurus tekanan tahap tinggi. Dan walaupun saya fail, orang lain still boleh belajar sesuatu. Sebab hari ni saya kesian tengok kadang-kadang orang tu dia ada kedai satu. Kedai satu tutup sampai dia gelapkan gambar profile. Saya tak tahu sebab apa. Dia jadi trend. Sesiapa gambar profile dia gelap, maksudnya dia nak tunggu orang tanya, are you okay? Padahal nobody give a fuck pun. Okay? Jadi atas banyak experience hidup ni, jadi saya yakin dan Alhamdulillah, saya adalah lelaki yang telah capai banyak perkara yang diingini oleh kebanyakan lelaki di usia yang masih muda. Ramai lelaki nak pasangan, Alhamdulillah saya dah ada pasangan, saya ada anak-anak, saya ada macam-macam bisnes dalam pelbagai industri, wajah saya tampan dan saya ada pengalaman. Berat saya dulu 96 kilogram, sekarang Alhamdulillah badan saya fit. Dan saya ada pengalaman macam mana ketika kita jatuh teruk, kita still maintain positif dan kita boleh bangkit balik. Dan saya ada banyak benda yang saya boleh ajarkan kepada lelaki. Okay?
So inilah sebabnya kenapa saya nak share dengan kawan-kawan semua apa yang saya lalui dalam hidup. Okay, setakat tu tajuk perlukan perhatian tuan tu. Macam mana kita nak convince customer, ajarkan saya. Okay dek, sabar. Sebab tu saya buat, okay, saya baru buat satu platform. Konsep dia kita belajar secara maya, iaitu Walter University. So saya nak ajar orang benda-benda yang saya dah buat sahaja. Benda-benda yang saya tak buat, saya tak ajar. Contoh, katakanlah saya akan letak dalam tu macam mana cara nak set up kedai gunting rambut. Daripada A sampai Z. Daripada sistem gaji, daripada dia punya marketing, daripada sistem-sistem yang ada, nak cari supplier, semua saya akan bagi tahu dalam tu. Kedua, kedua, saya akan letak juga saya punya experience macam mana saya buka coffee shop. Lepas tu saya akan share juga macam mana saya making money di platform online dan membangunkan jutaan follower di semua platform media sosial. Okay? Jadi yang Walter University ni saya buat bukan untuk semua orang, kawan-kawan. Okay? Saya tidak berhajat pun untuk mengubah minda semua orang, tak. Dia hanya untuk orang yang dirasa life dia sekarang sucks, okay? Life dia sekarang teruk. Dan dia deep inside dia rasa bukan ini yang dia nak dalam hidup. Dan orang-orang yang rasa dalam kecanggihan teknologi dan internet ni, dia rasa dia macam ketinggalan daripada orang lain. Dan dia nak explore benda yang wujud di zaman moden ni. So hanya untuk orang-orang macam tu. Kepada korang-korang yang rasa dah okey dengan kehidupan korang, it's okay guys. Okay, saya tak cakap semua orang kena tukar kejaya, bukan. Tapi saya dorong semua orang kena at least izinkan diri untuk belajar benda baru. Okay. Walter tu datang daripada mana? Okay. Nickname saya daripada kecil, abah saya panggil saya Otter, O-T-E-R. Dan saya pergi mana-mana memang itulah orang panggil. Sebelum saya muncul kat media sosial ni, nama Azri ni jarang naik. So bila saya nak buat brand, waktu saya nak buat jenama tu, saya commercialkan daripada Otter tu kepada Walter. Okay? Okay, ada soalan guys? Itu semua Allah aturkan. Betul. Tidak ada satu pun yang saya nafikan. Memang betul. Kalau tengok daripada awal saya cakap tadi, memang segala puji kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kawan-kawan, saya bukan ambil sikit-sikit. Saya Alhamdulillah. Akhirat pun saya selalu ajar kawan-kawan dalam secret group. Saya sendiri masih belajar agama. Dan saya tidak ambil semata-mata belajar agama setakat pendidikan Islam 3+5. Sehingga hari ini saya masih terus belajar. Dan saya mendorong orang lain, terutamanya lelaki-lelaki juga untuk belajar. Walnut tambah Walter. Bukan. Kalau kita... Sekejap. Sabar, laju sangat tu. Apa hubungan abang dengan Van Diesel? Nyaris. Macam dia diesel, saya petrol. Kawan saya tanya macam nak jadi masculine macam abang. Okay. Nombor satu, saya pun tak tahu saya ni masculine ke apa. Ni saya jujur dek. Saya tak pernah tahu saya ni karakter saya apa. Alpha ke? Sebab dia ada 5 kan. Alpha, Beta, Bana, Sigma dengan Munima. So saya tak pernah tahu. Untuk generasi macam saya ni, kita orang tak ada exposure sangat pasal karakter-karakter ni. Sehinggalah datang generasi macam korang kan. So saya tak tahu saya karakter apa. Dan bab-bab maskulin ni saya tak tahu. Tapi sebagai lelaki, macam mana saya urus diri saya boleh share. Okay, nombor satu, kalau adik tengok apa yang saya cerita tadi, saya daripada kecil saya memang atlet. Saya dah biasa hidup dengan high intensity. Jadi pemain bola sepak profesional ni, kita punya hidup adalah setiap hari kita kena training. Pagi training 2 ke 3 jam, lepas tu balik rehat, petang pukul 3.30, training lagi 2 ke 3 jam. Every single day. Ketika bulan Ramadan, dah ada banyak ketika, raya saya memang tak ada bersama keluarga.
sebab ada training, kadang duduk kat overseas dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok bab maskulin ni, salah satu hormon yang penting untuk lelaki adalah test. Saya tak boleh sebut sebab dekat titi ni entah kenapa hormon yang nama itu dia akan macam-macam lah, saya banyak kali kena ban. So antara salah satu cara untuk memastikan kita punya tahap hormon test itu dalam keadaan normal, pertama kita kena jaga pemakanan, kedua kita kena exercise. Okay, so kalau adik nak jadi maskulin, adik kena sepanjang hidup ni jangan pisahkan aktiviti fizikal daripada kehidupan. Okay. Waalaikumsalam Afian, ada majlis rumah terbuka tak? Soalan serius. Rumah siapa? Rumah saya. Rumah saya tak ada, tapi kalau geng-geng secret group ada tuan Afian. Nanti saya buat nanti saya bagi tahu. Open house geng secret group. Rasa beza ke test umur 20 dengan 30-an? Zim. Siapa saya Oh, saya rasa kan. Umur saya sekarang ni, saya rasa saya semakin banyak energi. Saya rasa saya semakin banyak energi, lagi rasa agresif nak conquest, banyak sukses dalam lapangan hidup. Untuk saya lah. Sebab tu saya nampak aktiviti fizikal ni dia tak boleh kita pisahkan. Sebab kita ramai dah influencer kat luar sana, betul tak? Ramai. Tapi kadang-kadang ada yang ambil sikit-sikit. Cuma okey lah, terpulang pada masing-masing. Contohlah dulu ada tagline, kau ingat tak? Tak handsome tak apa, janji kaya. Ingat? Maka berebut-rebut lelaki hodoh setuju. Dia share. Lelaki hodoh ramai setuju. Tak handsome tak apa, janji kaya. Saya kata, what the F? Ini semua bullshit. Rugi. Engkau bayangkan, kau kaya tapi hodoh, buat apa? So jadi, saya nak mansuhkan benda ni. Sebenarnya, kita kena ambil semua. Kita kena handsome, kaya, badan fit, boleh push up terbang, kita ada banyak macam skill, kita handal banyak perkara. Siapa setuju? Okay? Sebab kenapa kita kena terhadkan kita punya kebolehan? Sebab kita banyak terima apa yang ditanamkan dalam minda kita untuk terhad tu. Tapi kalau kita rasa, kenapa nak kena sukses satu? Why not anyak semua kan? Seterusnya kalau untuk orang Islam, dalam urusan ukhrawi, kenapa kita nak tinggalkan? Kita setelah contoh, kita tengok ramai orang bagus, pakai jubah, rajin ibadah. Kan? Tapi lepas tu lepak, kena tertarik, slow, perut ke depan, dada ke dalam, jalan mengah, rugi. Kita nak semua, badan fit, agama jaga, lepas tu boleh buat bisnes, ada macam-macam skill dan sebagainya. Okay? Okay, ada soalan? Botak kena apa? Cara untuk uruskan staff. Guna mic apa ni? Oh, jap. Saya teringat saya nak share. Saya ada mic lebih ni. Sebab hari tu ada yang tanya kan. Saya antara dalam Walter University tu, saya akan ajar agak macam mana cara nak set up live, macam live saya buat ni kan. Macam mana gunakan platform media sosial, nak set up audio apa semua. Ada banyak benda saya akan isbahkan dalam tu. Tapi sesiapa yang baru nak start, mula-mula ni tak payah mikrofon sangat pun tak apa. Yang penting kita start buat dulu slow-slow. Dalam banyak produk, kenapa pilih seluar dalam sebagai produk? Serius nak tahu, but sebab ramai orang fokus benda-benda luar ni, but kita tengok kan ramai orang hari raya ni pakai tongkat kan. Ramai yang saya tengok, ramai yang colour top yang colour tahanan SPRM tu, lepas tu pakai tongkat ramai-ramai. Sebab cuaca sekarang ni pun panas. Kalau kita tengok sekarang ni average 35 darjah Celsius. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang tak perasan, bila kita pergi raya ni kadang-kadang berkicap, cecalah kangkang tu dia boleh berlendir. So saya nampak mungkin lelaki tak perasan lah, spender penting. Kalau dia pakai spender jenis kain guni, kalau salah silap air bulan, dia boleh melecet cecalah kangkang, nanti dia tak ada mood pergi raya.
So, sebab tu saya buat spender yang material yang boleh serap peluh ni. Okay. Pandai naik kuda, style bawa otak naik kuda. Alhamdulillah pandai. Abang pernah cuba sukan memanah? Belum lagi, dek. Macam mana handle orang malas buat kerja? Okay, saya pernah lalui lah macam-macam fasa kan. Lepas saya lalui macam-macam, ni saya punya advice lah. Nak ikut boleh, tak nak pun tak apa. Pertama, kita kena tahu we can't change people. Saya yakin semua orang faham benda ni. We can't change people. Kita tak boleh ubah orang. Terutamanya apabila benda-benda yang melibatkan attitude seperti malas dan sebagainya lah, negative attitude. So saya pernah cubalah dulu. Saya dapati bila cuba nak ubah orang ni, saya jadi drain saya punya energy. Sepatutnya energy saya ni saya kena gunakan ke tempat-tempat yang mendatangkan hasil. Tapi bila saya sibuk bagi semangat, suruh orang tu jadi rajin, saya jadi penat. Jadi bila lama-lama saya semakin matang, saya dah tak ubah orang dah, saya tukar je. Kalau dia ni problem, lambat, tangan dalam seluar, ada macam-macam masalah, saya keluarkan dia daripada company saya, cari orang lain. No hard feeling. Itu je saya buat. Sebab kau try lah duduk depan. Sebab dia pun tak nak rajin, siapa yang boleh? Okay? Tangan dalam seluar buat apa? Bang, boleh kita cakap orang macam tak nak layan kita sangat. Tak apa, teruskan cakap, dek. Biasa tu saya cakap rejection. Okay? Sepanjang hidup ni tak kisahlah kita menjual ke, kita meniaga ke, tak. Kita akan, semua orang akan melalui rejection dan penolakan. Contoh kita bersosial dengan kawan-kawan kan. Ada kawan tak nak kawan dengan kita, ada orang tak suka. Macam kita buat live, ada orang tak suka. So it's a part of the game. So jangan ambil berat pasal ni. Each no will bring yes. Contoh 3 orang tak suka. Katalah saya buat Walter University ni kan. Harga dia RM12.50 seminggu. Confirmnya ada yang akan peli-peli, ada yang ejek-ejek. Tak apalah. Okay, sebab katalah 3 orang tak nak. Mungkin ada beribu-ribu orang nak. Faham? So macam tu konsep dia. Kita bukan nak buat kat semua orang. Kalau kawan tak nak kawan, macam mana cari kawan baru? Adik kena explore, dik. Ada ramai orang manusia kat luar sana ramai. Encik birthday bulan 4 ke? Tak, bukan. Dah start teka-teka birthday pula. Dia ni apa kaedah? Ada baca-baca ke apa? Saya bukan bulan 4. Azri pernah kena tendangan kuda ke? Alhamdulillah belum lagi, tuan. Alhamdulillah, semoga Allah lindungi. Saya suka ayat cakap nak hidup biar hidup betul-betul. Terasa macam kena tumbuk dekat muka. Tapi memang terbaik. Saya dapat bangkit. Alhamdulillah. Tahniah Zul. Macam ni lah contoh. Zulkarnain. Kan? Ada orang yang dapat impact. Jadi korang boleh belajar macam tu lah. Kalau korang tengok dekat saya punya konten, ada je orang tak suka. Tapi ada orang dapat impact dia. So kita fokus kat siapa yang dapat impact tu. Yang tak nak ni, nak buat macam mana tak nak. Each no will bring yes. Tak ada ke keadaan jadi wanita? Alamak, lain sekali laju sangat apa? Gaji besar office jauh atau gaji kecil office dekat? Duduk kat tempat office yang gaji banyak tu. Bijak tak saya? Tukar tempat tinggal kau dekat office kau yang gaji banyak. Apa susah? Sebab tu ramen kalau pink jangan makan. Kadang-kadang otak kita rasa dia tak berapa nampak sangat benda perkara isbah tu. Ada ride SBK ke? Ada dulu. Saya ada Ducati Panigale tapi saya dah jual lah. Tak ada guide perempuan cara jadi wanita berjaya dunia dan akhirat, Puan Dayana. Pertama sekali sebab saya lelaki, Puan. Cuma bab-bab wanita ni saya tak pasti macam mana pengurusan apa semua kan. Tapi macam saya ada buat circle saya, iaitu secret group. Secret group ni untuk lelaki lah. So saya akan ajarkan lelaki-lelaki ni
benda-benda yang saya dah buat dalam hidup. Saya yakin ada banyak benda lelaki lain boleh belajar daripada saya. Untuk wanita, sebab tu saya buat Walter University. Jadi wanita pun boleh masuk. Faham? Berapa cawangan Min Coffee? Alhamdulillah setakat ni baru ada 3. Satu Putrajaya, Bangi, satu lagi dekat Sungai Lubuh. Cuma Sungai Lubuh ni dia belum siap lagi. Saya join direct selling, memang betul apa yang cakap pasal bangun jalan mudah-mudah jumpa satu orang. Bagus. Untuk starting bagus belajar direct selling. Lepas tu kena ada plan. Walter University online. Walter University ni online. Dia macam ni kawan-kawan. Pertama, korang jangan bayangkan dia macam universiti yang korang pergi dulu. Yang bawa buku scrap, beratur ramai-ramai. Bukan tu. So ni platform, saya buat dekat satu platform online. So saya akan letak koleksi-koleksi benda-benda yang saya nak ajar dalam tu. Okay, pertama yang melibatkan online, pasal bisnes, mindset, apa-apa yang boleh membuatkan kita keluar daripada hidup yang terhad. Faham? So jadi bila kau free, kau boleh buka website tu tengok. Bila kau busy, kau tak payah tengok. Lepas tu harga dia RM12.50 seminggu. Kalau rasa tak okey, boleh cancel anytime. Faham? Kenapa minat dengan bisnes kopi? Okey, dulu saya dah pernah buka coffee shop ni tahun 2018. Walter Coffee nama dia. Tapi tak lama, 8 bulan, lepas tu tutup. So lepas tu, lepas daripada corona bana tu, cuba balik semula. InsyaAllah doakan saya. Cuma kita tak bolehlah expect macam company-company yang korang tengok guru banyak kan. Diorang tu banyak fun-fun yang tergapung. Macam saya orang Islam. Saya seboleh mungkin kalau nak grow pun tak ada kelang kabut. Grow apa yang ada. Seboleh mungkin tak nak pinjam duit bank untuk grow. Guna kaedah apa-apa tapi slow and steady sebab saya tak ada rushing apa. Ikhwan, lama tak tengok live. Terima kasih Ikhwan. Apa khabar? Sihat Negro ke tuan? Saya ke? Bukan, saya Melayu. Negro dia kata. Buat franchise orang Malaysia susah. Aqua Perfume. Tuan, soalan-soalan macam ni, dari segi tarikh-tarikh tu semua saya elakkan sebab saya tak nak orang pening. Dalam secret group perjumpaan saya pernah cakap berapa lama saya grow apa semua. Sebab kita tengok kat sini media sosial ni, kita ramai orang dia cenderung tengok hidup dia. Walaupun dia tak nak tau. Tapi dia cenderung untuk membandingkan hidup. Jadi saya tak nak cerita pasal exactly berapa lama saya grow ni, berapa lama saya keluar daripada kemiskinan. Sebab kalau saya cerita ramai tergapung nanti. Sebab kita semua mempunyai kebolehan yang lain-lain. Saya memang laju. Saya laju, saya pantas. Saya buka 21 cawangan dalam tempoh 2 tahun je. Jadi saya tak nak orang lain stres. Sebab kadang orang tu, bila dia tak faham kebolehan dia, dia cenderung nak ikut orang tu tak boleh. Sebab macam saya cakap tu, saya suka cerita kisah hidup saya. Saya daripada kecil saya dah agresif. Saya atlet semenjak saya zaman kanak-kanak. So kita kena take tu, kita kena faham. Jadi saya tak nak orang lain stres. Saya nak orang lain, dia punya progress adalah based on dia punya own track. Cuma saya bantu dia. Saya share kat dia mindset, apa dia boleh buat macam tu. Waktunya kawan-kawan ajak futsal tak join. Ada jemputan keramaian majlis kenduri tak join. But okay, kalau main futsal bersukan ni bukan saya tak nak join. But pertama saya faham pasal sukan ni. Kan dulu saya main bola, saya dibayar untuk main bola. Jadi kalau main bola bersukan ni, dia kan kita cenderung untuk mengalami injury kan. So saya pula waktu tu tengah grow saya punya business. So saya fikir macam ni, kalau saya main bola amatur ni, andai kata saya injured,
Kawan-kawan saya semua okey lah. Esok dia pergi kerja, tiap-tiap bulan dapat gaji. Macam saya orang penting. Jadi saya tak boleh injet. So saya cuba elakkan yang mana risiko-risiko saya elak. Bukan saya belagak. Itu je lah. Okay. Bagus ke buat pinjaman tekun untuk kukuhkan bisnes? Saya tak pasti. Tekun ni saya tak pernah buat. Mohon jemput Azrul Nasi Pakistan buat podcast. Baik-baik, insyaAllah. Okey, kalau nak jemput yang Azrul Pakistan ni, apa antara perkara-perkara yang kita nak bualkan? Boleh bagi cadangan? Boleh, insyaAllah nanti saya ikhtiarkan. Cuma ada cadangan ke apa yang kita nak tanya? Resepi pasal bisnes. Okay. Berapa bisnes tengah jalan sekarang? Alhamdulillah, barbershop masih ada. Barbershop sekarang ni ada 12 cawangan. Lepas tu ada college. College ni belajar fizikal. Belajar benda-benda kemahiran macam gunting rambut, hairdressing, repair motor, repair aircon setakat ni. Tapi yang repair aircon dengan motor ni dia agak slow sikit lah. Lepas tu, apa ya? Ni jual spender. Jual spender, macam-macam niaga. Jual spender. Lepas tu, saya ada jual buku. Lepas tu, kawan-kawan semua, siapa yang dah beli buku ni, esok kita punya, siapa-siapa yang dah beli, esok saya umumkan tu, yang duit raya tu. Esok, nanti saya email pukul berapa. Okay. Lepas tu apa lagi? Lepas tu saya buat konten kat media sosial ni, saya monetize. Lepas tu saya ada produk-produk digital. Lepas tu saya ada dilantik beberapa company jadi advisor. Lepas tu ada coffee shop. Itu je lah setakat ni. Tapi insyaAllah banyak benda lagi nak buat. Buat pertandingan naik turun, macam mana berdua grow dalam bidang masing-masing? Nasabullah. Baik-baik, insyaAllah. Terima kasih atas cadangan. Niresh, multiple source of income. Ya, Niresh. Sebab tu saya selalu cakap, sebenarnya semua orang kena, tak boleh, sesiapa yang faham tentang sistem ekonomi duit kertas, yang mana duit ni dia akan susut nilai dia, kita lost the value of the money, cost of living meningkat. Kalau manusia faham, orang yang kerja makan gaji pun takkan depends kat satu income. Tapi orang marah saya. Saya bukan suruh orang lain meniaga, bukan. Saya bagi orang kesedaran. Walaupun kau kerja HR, tapi kau tak boleh depends dekat satu income sahaja. Sebab lambat laun, inflation ni akan nyak kau sampai terperosok 7 kerak bumi. Ataupun siapa macam ni, kalau korang sekarang ni hidup dan korang rasa macam korang punya income tu macam tak boleh nak tampung kehidupan, itulah maksud dia. Faham? Cuma kita tidak diajarkan secara serius dalam sistem education yang formal tentang benda ni. Sebab tu menjadi tanggungjawab bila kita dah dewasa. So kita kena faham bagaimana sistem ekonomi dunia berfungsi. Supaya bila orang bagi tahu kita corak hidup macam mana, kita boleh menimbang tara based on apa yang kita faham. Contoh, orang yang buat pinjaman disebabkan dia faham dan dia tahu apa dia punya plan, dengan orang yang buat pinjaman sebab ikut orang lain, dia tak sama. Kau faham? Okay. Kenapa saya rasa makan gaji lagi kaya dari bisnes? Sebab kaya tu subjektif, dek. Betul lah, ada orang income dia 5,000, pakai EX5, lepas tu tak kahwin, spender pun pakai yang mak belikan masa kecil. Memang okey untuk dia. Dia subjektif. Kaya, tapi kaya kita mesti kira dengan numbers. Sebab numbers ni kita boleh ukur dia. Dan semua orang subjektif. Dan apa kalau contoh awak rasa kaya, awak okey, no problem.
Ini saya bagi tahu kepada sesiapa yang rasa takkan sampai sini je kot, takkanlah ini paling best aku boleh buat. Orang macam ni. Faham? Salam tuan, DMA tu protegi tuan ke Don Escobar? DMA Pertama tak adalah macam sign surat pula apa ataupun salam cium tangan macam lantik jadi protegi, tak ada. Tapi saya pernah jumpa dia, saya pernah buat podcast. Lepas tu DMA ni pun ada masuk secret group. Perjumpaan bulanan kadang-kadang ada datang. Saya kenal dia secara macam tu lah. Tapi untuk ajar dia cakap macam ni, tak ada. Sebab apa saya ajar orang lain dalam secret group, sama dengan dia. Assalamualaikum. Kerja makan menggaji macam nak jadi ketua yang disegani. Kena handal tuan. Respect ni kita earn. Kita tak boleh suruh orang lain hormati kita. Bukan sebagai leader tempat kerja lah. Kalau kita ketua keluarga pun. Kalau bini kau tak respect kat kau, maksudnya itu adalah satu tanda bahawa engkau tidak ada apa-apa yang kau buat sehinggakan engkau layak dihormati. So kita tak boleh force orang hormat kita, tak boleh. Tapi kita setiap hari kita boleh jadi a better person. Kat mana aku nak improve dalam hidup ni supaya aku dihormati oleh isteri aku, oleh anak-anak, oleh orang sekeliling. Nak tak nak kita kena jadi handal. Muka jangan berkerut. Okay. Macam berkerut Maksudnya tu saya sungguh-sungguh cakap. Sungguh-sungguh. Duit semua dah bagi tapi still garang khas isteri awak Mungkin kena bantu dia cari apa yang dia punya passion dalam hidup. Betul tak? Korang setuju tak? Kadang-kadang ada orang dia tak jumpa lagi apa yang kena dengan jiwa dia. Sebab kalau kau jumpa, contoh saya alhamdulillah, saya, wife saya, kita dah jumpa dah apa yang kena dengan jiwa kita, passion. So kita rasa hidup kita ni contented. Ada benda kita suka buat. Sebab kalau seseorang tu dia tak ada, contoh tak ada hobi, tak ada benda yang dia suka buat, dia akan banyak drama. Dia akan banyak drama, stres. Kau kena tolong dia, tolong. Bawa lah macam-macam, cuba explore macam-macam. Bawa pergi zoo ke, tengok dia minat tak zirapah. Mana tahu dia suka zirapah. Hobi-hobi betul. Susah tak ada hobi betul. Hobi kena ada hobi betul tak kawan-kawan? Dan semua kau kena explore. Sampai kau rasa, hidup kau rasa kalau buat benda tu kau rasa happy. Okay, hobi ni dia lain tau. Kau buat bukan sebab, kalau dia macam ni, hobi ni kau buat dia sebab puas, kepuasan. Ada hobi boleh dapat duit. Ada hobi tak dapat duit pun tak apa. Tapi kita rasa puas. Kau faham? Contohlah katakanlah, sebab tu kadang-kadang kalau kau kerja kan, tapi kau rasa hidup kau macam kosong. Sebenarnya mungkin bukan sebab kerja tu tak okey. Mungkin cara kau urus hidup kau. Sebab kerja, ini satu hal. Ini dah lah memang kita buat benda sama setiap hari. Lagi satu kau punya kehidupan. Macam mana kau urus hidup kau ni? Macam mana kau manage kehidupan kau? Mungkin kau kena explore macam-macam. Selagi mana kau tak explore, kau tak akan jumpa. Kau kena cari. Kena try. Biarlah orang cakap, saya saya nak beritahu korang Dulu kan orang selalu cakap saya apa tau. Kau ni tak habis-habis, semua benda kau nak cuba, nak try itulah. Faham tak? Orang-orang yang jenis loser ni selalu petikai saya. Padahal saya tak pernah cakap kat dia, kenapa kau buat satu benda je? Saya tak pernah pun marah dia. Tapi itu dulu saya tak faham lah. Bila saya cuba macam, sebab saya tengah cari apa yang kena dengan jiwa saya ni. Kan sebab saya rasa, contoh saya lah, untuk jadi kerani selama 40 tahun, saya tak nak yang itu. Kalau ada orang dia macam tu guys, ada orang dia memang betul, dia boleh buat benda sama. Contoh duduk depan PC, jadi HR. Okay? Lepas tu mulut muncung. Ada orang dia boleh macam tu. Sampai 40 tahun dia buat benda sama. Ada orang dia bukan tu. Setuju tak? Ada, saya yakin ada ramai orang macam saya juga. Dan ada ramai orang macam HR tadi tu. Pujian dari majikan boleh memakan diri.
Spek ngam-ngam mata. Ada dah pencen. Dalam bisnes, bila tiba waktunya kena recharge. Alamak, recharge ni macam mana? Saya selalu charge handphone je. Abang punya mata cantik. Masih dek. Sebab tu awak faham kenapa saya pakai spek hitam. Syafiq, macam mana nak bagi keyakinan tinggi? Saya share apa yang saya, based on saya dah buat lah, boleh Syafiq try lah, kalau tak okay, try lain pula. Self-confident ni saya nampak dia kena start dengan kita punya physical tuan. So apabila kita fokus membangunkan physical kita fit, jadi orang positif, automatik kita akan confident. Kalau tak pernah cuba, try dulu. Kalau dah cuba, cuba lagi. Itulah saya punya advice. Get a good shape. Confirm tak ada isu dengan masalah tak confident. Kalau dah cuba, cuba lagi. Lebih serius, training lagi. Lagi? Korang balik kampung ke? Kawan-kawan semua? Ada yang nak balik kampung? Jalan jam ke? Kat mana tu jam? Tak balik kampung sebab memang di kampung. Oh, okay. Birthday bila bang? Pula. Bro, Azri kampung kat mana? Kopi Azri Walter botak sedap. Terima kasih. Dah try Datang bazar ke apa? Tim Raya KL. Nak adap staff tak balik kampung sebab tengah terapung. Alamak, kenapa tu? Datang bazar sedap sangat. Terima kasih. Tapi boleh tidur tak? Jam teruk kat Mekah ni. Masya Allah. Doakan kami tuan Raya sana ke? Raya sana? Tak boleh tidur piau. So abang kampung kat mana? Saya Diamond Bay dek. Bang, petang-petang ni sugul pula. Keluarkan tangan daripada seluar dek. Pergi mandi.